Kerjasama erat antara kaum di Sarawak harus dijadikan keutamaan untuk memastikan kesejahteraan bersama dapat dicapai. Yang di-Pertuan Negeri Tun P. Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menerusi Pertutusan Tahun Baru Cina mencadangkan agar masyarakat Bumiputera memperkukuh kerjasama dengan masyarakat Cina dengan memanfaatkan pengalaman serta kepakaran yang dimiliki kedua-dua komuniti. Kerjasama itu termasuk dalam bidang ekonomi, keusahawanan, sukan dan pelbagai sektor lain. Melalui kerjasama ini, peluang untuk bertukaran pengetahuan dan kemahiran akan dapat meningkatkan potensi dan daya saing masyarakat Bumiputera, sekaligus menyumbang kepada pembangunan bersama yang lebih inklusif dan progresif, serta mengeratkan lagi tali perhubungan dengan masyarakat Cina. Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi yakin dengan mengutamakan prinsip meritokrasi dan perpaduan, Sarawak dapat merealisasikan pembangunan negeri yang holistik, adil dan inklusif sekaligus memastikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat berpanjangan serta membina masyarakat harmoni, progresif dan berdaya saing. Sementara itu, Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menerusi Pertutusan Tahun Baru Cina berkata, sumber gas boleh menjadi industri hiliran utama untuk mentransformasi ekonomi Sarawak dalam tempoh 5 tahun akan datang. Usaha itu dilakukan menerusi pembangunan industri gas domestik yang bakal menyediakan pekerjaan pendapatan tinggi dan menjana ekonomi tempatan. Ia juga bermatlamat untuk meningkatkan pendapatan isi rumah agar setanding atau jika tidak melepasi puratan negara. Beliau menegaskan kerajaan gabungan Parti Sarawak telah mengotakkan janji untuk memastikan Sarawak dapat menikmati lebih banyak faedah daripada gasnya dan bukan sekadar mengeksport ke luar negara. Our gas industry is not confined to northern Sarawak only, as the Sarawak Gas Roadmap has laid a comprehensive plan to channel natural gas to a gas terminal at the proposed new deep sea port at Tanjung Embang in Kuching. Premier dalam para itu berharap pengambil alihan Maswing Sdn Bhd daripada Malaysia Aviation Group akan dapat direalisasi sebelum sambutan Hari Raya Aidilfitri akan datang. Sarawak yakin boleh membangunkan syarikat penerbangan baharu itu sebagai syarikat penerbangan serantau yang kompetitif dan Kuching sebagai hub penerbangan baharu. Sarawak akan melancarkan penubuhan satu entiti bekalan air tunggal dijangka pada penghujung suku pertama atau awal suku kedua tahun ini. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi berkata, penubuhannya bertujuan memantapkan pengurusan bekalan air di Sarawak. Dan kita sedang memperhalusi ada beberapa perkara lah. Jadi namanya akan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Premier nanti. Dan perinciannya pun akan diumumkan nantilah, dan kita menjangka bahawa satu entiti dengan nama baru akan mula beroperasi pada awal suku kedua. Menurut beliau, penubuhan itu akan mengambil kira setiap aspek termasuk kebajikan kaki tangan agensi bekalan air yang terlibat dan memberi jaminan penstrukturan tersebut tidak akan menjejaskan pengoperasian bekalan air sedia ada. Penubuhan satu entiti bekalan air akan menggabungkan Lembaga Air Kuching, Lembaga Air Sibu dan Lembaga Air Kawasan Utara. Datuk Seri Julaihi menyatakan perkara tersebut kepada media selepas Majlis Amanat bersama Menteri Utiliti dan Telekomunikasi di Kuching. Sebuah studio khas dijangka diwujudkan di Kuching bagi menggalakkan digitalisasi perniagaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Ewan Benedict berkata, yang merupakan salah satu daripada 6 studio khas yang akan diwujudkan di seluruh negara. Katanya usaha tersebut digerakkan melalui tabung ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional dengan kerjasama TikTok Malaysia. Ia akan berfungsi sebagai landasan bagi usahawan menjalankan perniagaan secara dalam talian. Inisiatif itu diyakini ke peluang yang lebih luas kepada usahawan kecil untuk meneroka pasaran digital sekaligus meningkatkan pendapatan mereka. Datuk Iwan berkata demikian kepada pemberita selepas menyampaikan sumbangan kepada pelajar sekolah dalam program Kembali ke Sekolah di Kuching.
program anjuran Bank Rakyat dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Sarawak. Seramai 1,000 pelajar dari keluarga kurang berkemampuan dari daerah Kuching, Lundu, Bau dan Padawan menerima manfaat daripada program tersebut. Bank Rakyat turut menyerahkan sumbangan RM10,000 kepada rumah kanak-kanak Toh Puan Hajah Norkiah. Bilangan kes kanser cervix di Malaysia menunjukkan penurunan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, berdasarkan laporan kanser kebangsaan, kes kanser cervix menurun daripada tangga ketiga ke tangga ke-6 dalam kalangan kanser wanita antara 2017 sehingga 2021. Jelas beliau penurunan itu disebabkan meningkatnya kesedaran dalam kalangan wanita untuk melakukan saringan awal membolehkan kanser dikesan dan dicegah. Statistik dari tahun 2019 hingga 2024 merekodkan 2,581 wanita telah menjalani ujian melalui program saringan HPV DNA. Daripada jumlah itu, 10,582 kes positif HPV telah dikesan, 135 kes pra-kanser dikenal pasti dan 17 kes positif kanser telah dirawat. Sarawak pula kekal sebagai antara negeri dengan kadar kes kanser cervix tertinggi. Seramai 45,313 wanita telah menjalani ujian dengan 3,037 kes positif HPV dilaporkan. Walau bagaimanapun, Sarawak berjaya mencegah lebih banyak kes menjadi kanser melalui pengesanan awal. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis sambutan Bulan Kesedaran Kanser Cervix Kebangsaan 2025 di Kuching. Permohonan Endowment Fund Sarawak EFS boleh dibuat di 49 cawangan Jabatan Pendaftaran Negara JPN seluruh negeri bermula 1 Februari ini. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu bagi pemohon di luar Sarawak, permohonan berserta dokumen diperlukan boleh dihantar melalui pos Kebahagiaan Kelahiran, Kematian dan Anak Angkat Ibu Pejabat JPN Negeri Sarawak. Jelasnya EFS bagi bayi yang lahir mulai 1 Januari 2025 diuruskan oleh Affinbank, manakala bagi bayi yang lahir sehingga 31 Disember 2024 diuruskan oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Sejak pelaksanaannya pada tahun 2019 hingga Disember 2024, sebanyak 128,687 akaun EFS telah dibuka, melibatkan peruntukan RM128.6 juta. Manakala bagi bantuan ibu bersalin, Datuk Seri Fatimah mendedahkan sejak diperkenalkan pada tahun 2020 hingga Disember 2024, seramai 77,958 orang ibu telah menerima bantuan one-off berjumlah RM450 dan ianya melibatkan perbelanjaan sebanyak RM35.08 juta. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan ke Wad Bersalin Hospital Umum Sarawak di Kuching. Saudara, berita pagi Sarawak berakhir di sini. Dari sungai ke Sagara, Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium ATM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.